Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kitab kita pakai yang ada terjemah Jawi ini muka surat 25, Matan Ummul Barahin. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Hadirin kalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, pemberian dia semata-mata menjadikan kita dan semua alam semesta semua tu dengan kehendak dia, pilihan dia, limpah kurnia dia, anugerah dia, tanpa ada campur tangan sesiapa. Alhamdulillah, dia beri kita pula daripada kecil sampai sekarang dalam keadaan Islam, yang kita dihukum Islam sejak lahir lagi. Dengan sebab Allah Ta'ala melahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, walaupun kita tak faham apa benda dengan Islam, walaupun sampai ke saat ni dapat status quo Islam itu disebabkan kita lahir daripada mak ayah kita Islam, atau salah seorang daripada parents kita yang agama Islamlah kita. Alhamdulillah. Dibesarkan kita pula dalam satu suasana dengan sebab kita lahir dalam keluarga Islam, membesar dalam keluarga Islam, dimudahkan pada kita untuk hidup mengikut tata cara hidup Islam, boleh tinggalkan larangan-larangan dia, boleh ikut perintah dia. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kita kesedaran untuk mempelajari, untuk mengenali Islam. Pertama sekali untuk mengenali syahadah Islam, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan diberikan kita minat, berkehendak, berkeinginan besar sekali untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan dicenderungkan hati kita untuk belajar, untuk bagaimana untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, sentiasa hadir hati ke Allah Ta'ala, hidup hati ke Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita juga minat, kecenderungan untuk mengenali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tu ada akidah kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan kalau kita kenal sekenal-kenalnya siapa Rasulullah ni, kita korbankan jiwa raga kita untuk memperjuangkan macam mana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, yang kita boleh korbankan apa saja yang ada pada diri kita, hatta jiwa raga kita, dan kita gunakan seluruh masa kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, boleh berada pula dalam satu majlis yang sangat mulia untuk kita insya-Allah meneruskan pengajian kita daripada kitab Matan Ummul Barahin ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala
masih lagi memberikan kelapangan masa ke kita, keizinan, limpah kurnia dia, walaupun kita dalam keadaan berjaga-jaga dengan bala bencana yang masih berleluasa, boleh lagi dibenarkan kita untuk datang masjid surau. Dan sepatutnya memang inilah keadaan kita untuk menzahirkan dan memperbanyakkan lagi taat kita dan hubungan kita Allah Ta'ala, kurub kita, apa lagi bahasanya, nak makin menghampirkan diri kita pada Allah Ta'ala dengan zikirnya, fikirnya, menuntut ilmunya, makin memahami maksud hidup kita, bahkan menjadikan Allah sebagai cita-cita, bahkan bagaimana untuk makin banyak berselawat dan salam ke atas Rasul tercinta, insyaAllah. Alhamdulillah. Pelajaran kita nak sambung ni, ada sekalian bacaan ikut tertib kita ni, baca kitab ni, kita nak sambung mengenai dalil akal, burhan, dengan apa telah kita bicara dulu. Salah satu daripada sifat yang wajib dalam senarai 20 tu, khas kita nak baca malam ni, wahdaniyah. Saya bacakan dulu. Kata dia, wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Terjemah sekali lalu, adapun bukti bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat asa, tunggal, wahid, kerana bahawasanya kalaulah Allah Ta'ala itu tidak asa, nescaya tidak akanlah didapati barang suatu pun di alam ini, kerana lazim wujudnya sifat lemah pada Allah Ta'ala ketika itu, dengan itu alam ni tiada. Sedangkan tiada alam ni adalah mustahil pasal itu ada. Maka lazimlah benarnya wahdaniyah Allah Ta'ala. Sekali lalu gitu. Jadi ada sekalian, nisbah kita nak baca ni nak berdalil. Jadi faham tu ada bab akidah memang antara sedia maklum pada kita, bahkan common knowledge kat kita, antara ajaran besar dalam agama kita ialah bab mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan antara yang telah kita belajar, cuma takut kita tak terpelajar lah pula bab-bab wahid ni, wahdaniyah Allah Ta'ala. Antara rasanya saya pernah syarah kat tuan-tuan, bila sebut kata wahdaniyah, kita bukan belajar nak faham Allah wahid, ahad, tapi nak faham wahdan dia, fa'lan dia. Itu istilah Arab lah. Apa beza wahid, ahad dengan wahdan yang kita diajar oleh para ulama, rumusan daripada seluruh Al-Quran hadis ni? Kita bukan nak belajar wahid, ahad, fardu, kan? Tapi kita nak belajar wahdan, kan? Yang dihuraikan oleh ulama kita, yang kita selalu sebut wahdaniyah, wahdaniyah, wahdaniyah. Terjemah mudah asa lah. Tapi maksud wahdan di atas wazan fa'lan, sedikit dengan bahasa Arab tu, adalah kemestian dan betulkan kefahaman kita dalam bab ketuhanan ni, yang kita wajib mengasakan Allah Ta'ala. Saya biasa syarah kat tuan-tuan dalam 4 angles. Yang ni adalah antara rumusan disebut oleh para ulama kita, khasnya dalam bab akidah ni. Kita nak tauhidkan Allah Ta'ala ni, tauhidkan sudut zat dia, sudut sifat dia, sudut perbuatan dia, af'al dia, dan sudut milik dia. Di atas dalil kita bicara ni, kalau Allah Ta'ala tak wahdaniyah, saya alam ni tak ada. Kalau saya tak baca sekali lalu pun, badan dah sekali lalu baca tu. Itulah dalil akal yang dia nak ajar kat kita. Dan dalil akal tu pun sebenarnya macam itulah juga disebut dalam Quran. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekali lalu sebut Quran tu. Surah mana, ayat mana, tengoklah. Apa nak sebut ialah dalil semestinya Allah Ta'ala ni wahdaniyah dari sudut zat, sifat, perbuatan, bab milik ni adalah jikalau Allah Ta'ala tak bersifat wahdaniyah, tak bersifat asa dari sudut zat dia, sifat dia, milik, bab perbuatan dia, milik dia,
Alam ni tak ada. Sedangkan mana pula alam tak ada? Kita ni sebahagian pada alam, kita dah tengok keliling kita, semua alam belaka. Langit, bumi, bintang, bulan, hatta coronavirus ni pun alam kita. Kalau Allah Ta'ala ni ada bersama dengan dia, ada ilah lain, dari sama ada dari sudut zat dia, dari sudut sifat dia, perbuatan dia, milik dia, alam ni tak ada. Kita duk tengok memang alam ni ada, kita alam. Yang tu adalah dalil besar atas kaedah burhan yang dia sebut ni, menunjukkan Allah wahid, asa dia, tunggal dia. Dan tunggal ni dari sudut mana? Sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Nisbah berdalil tu, rasa saya memang kita menerima konsep wahdaniyah ni. Siapa tak terima konsep wahdaniyah ni memang masuk parit lama dah. Keluar daripada ajaran Islam. Alhamdulillah. Bahkan yang kita nak belajar, yang inilah saya nak nisbahnya revise balik. Ada pelajaran dah belajar dulu. Yang ni cuma nak berdalil. Kita pun dari satu sudut memang dah menerima kebenaran agama Islam ni dan kebenaran Allah Ta'ala asa ni. Memang kita faham. Dari suatu sudut, dari sebahagian kecil makna yang memahamkan Allah Ta'ala satu tu, faham dah, Alhamdulillah. Bahagian kita faham tu sejak kecil lagi. Tuhan ni satu je. Dan tu memang kita dah faham dah. Tapi untuk meneruskan kefahaman dan upgrade kefahaman tu, kalau kita tak belajar, memang kita duk takut lama. Duk kata kita ni ahli tauhid sejati lah. Sedangkan dengan apa yang sepatutnya kita kena faham, kita tak boleh biarkan ilmu kita, fahaman kita, perjalanan hidup kita ni ahli tauhid sekadar sekolah tadika. Dia mesti upgrade kan, kurang-kurangnya sekolah rendah, sekolah menengah, ada diploma, ada ijazah, master, lepas tu PhD kan. Maksudnya mesti faham sungguh bab wahdaniyah Allah Ta'ala ni. Apatah lagi kita dah berumur, dah lalu lama dah mengaji masjid, surau, pengajian-pengajian, kita dah faham. Sepatutnya kita ni memang sedang dalam proses memantapkan lagi, semakin hari semakin mantap, semakin kukuh, semakin faham kita ke Allah Ta'ala, jelas, sejelas-jelasnya. Bahkan kalau faham kita dalam konsep wahdaniyah ni, tak ada dah setiap detik yang kita lalu ni, melainkan hati sanubari kita sentiasa bergantung hanya ilah wahid. InsyaAllah saya nak revise balik pelajaran tu, pasal pelajaran tu besar tuan-tuan, hatta bukan saja pada tuan-tuan, pada saya sendiri. Bahkan atas kita lihat apa yang berlaku nisbah perbuatan Allah Ta'ala yang ditakbir alam ni, dia hantar Nabi, Rasul satu demi satu, seorang demi seorang, sampailah Nabi Rasul terakhir, itulah Nabi kita Muhammad SAW, yang walaupun nisbah terakhir, dia penutup Nabi Rasul. Selepas dia tu ada lagi penyambung lidah Nabi Rasul ni yang terdiri di kalangan alim ulama, yang mereka ni ambil betul-betul warisan Nabi kita Muhammad SAW mengenai bab akidah ni. Mereka ni lah memperjuangkan macam mana ajaran akidah mentauhidkan Allah Ta'ala yang sepatutnya kita upgrade dan faham tu, yang kalau kita tak belajar memang kita akan takkan dapat, takkan boleh, takkan berjaya, takkan lulus, bahkan faham pun tidak macam mana wahdaniyah yang sepatutnya kita kena faham ke Allah Ta'ala. Baik. Nisbah kita menerima dah Allah Ta'ala satu ni, Alhamdulillah. Cuma dengan apa telah kita lalu, dengan dalil yang ada, rumusan seluruh Quran, kita wajibkan wahdaniyah Allah Ta'ala ni, asalkan Allah Ta'ala, pertama sudut zat. Atau istilah ulama, kita wajib wahdahkan wujud Allah Ta'ala, tunggalkan wujud Allah Ta'ala. Allah saja, atas kata dia ilah, dia satu saja zat yang wajib wujud, tak ada lain. Makhluk ni nisbah Allah Ta'ala bagi jadi sabit zat makhluk. Macam mana sabit zat Allah khalik makhluk. Tapi makhluk, atas nama makhluk, apa saja keadaan makhluk, walaupun setinggi mana martabat makhluk, makhluk tetap makhluk. Makhluk asal dia tak wujud. Kalau wujud pun nama dia mumkinul wujud, jaizul wujud.
Asal kita adalah zatul adam. Kita asal zat yang tak ada. Allah asal zatul kidam. Dia hakiki wujud, wajibul wujud. Jadi atas saya sebut dengan wahdatul wujud tu, mengasakan wujud tu Allah Ta'ala, wujud yang memang asli, yang memang ni lah hakiki, yang ni lah wujud yang wajibi, Allah je. Dia faham kot, saya sebut itu kan. Yang itulah antara istilah ulama, kalau tuan-tuan pada baca ke apa ke, yang itulah antara istilah ulama, huraian wahdatul wujud tu. Nisbah zat Allah Ta'ala bagi jadi kat kita, akan umumnya bila sabit zat Allah, bila dia bagi jadi kita, sabitlah zat makhluk. Zat makhluk dengan istilah wahdatul wujud ni, makhluk ni dia tak duduk martabat wajib wujud, sedia wujud, tak ada. Betul makhluk atas nama pun dia bukan wujud, kedudukan dia adami. Kalau nak guna dekat bahasa Melayu, yang wujud Allah Ta'ala, makhluk diwujudkan. Yang ni satu hakikat yang mesti kena faham pertama sekali dalam perjalanan wahdaniyah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita faham betul-betul, memang Allah saja yang asli wujud, yang sedia wujud, memang wajib wujud, tentu wujud, sedia wujud. Yang asal makhluk tak wujud. Bayangkan tengok kita ni Allah yang bagi wujud. Sepatutnya apa perasaan yang sepatutnya kena ada kita, dan betapa sedarnya kita, dan betapa berterima kasihnya kita, betapa syukurnya kita, Allah bagi ada aku, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bukan saja dia bagi kita seorang kan, keliling kita ni semua makhluk ni orang Ta'ala sediakan untuk kita. Oksigen, lantai, langit, bumi, bahasanya semua, tak ada apa yang bukan untuk kita. Kalau tak ada matahari je, bukan saja kita mudarat, semua mudarat. Dan dengan sebab dia jadi itu, kita sebahagian yang ambil manfaat. Kita kalau tak ada petani, jenuh kita tanam padi. Tak ada orang bela kambing lembu, jenuh kita bela lembu. Tak ada orang buat bangunan, jenuh kita banjur simen. Betul eh? Tak ada orang buat landasan kereta api apa semua, jenuh kita nak buat kereta api. Kapal terbang, jurutera, arkitek, pilot, tambah langit, bumi, mana boleh hidup seorang diri. Jadi asal nak sebut apa? Jadi semua makhluk ni Allah Ta'ala buat. Tak akan ada satu pun makhluk yang boleh ada sendiri. Jadi makhluk ni asal adami, Allah asal wujudi. Itu istilah ulama. Mesti jelas faham wadaniyah ni. Jadi nak mengasakan Allah Ta'ala, asakan apa? Allah saja ilah. Bab zat dia saja wujudi. Makhluk asal adami. Ni bagi ada. Bukan ada kita ni nak kita gurur terpedaya dengan kita ada, dan makhluk semua ada. Bahkan dengan ada ni sepatutnya mendalilkan wahdaniyah Allah Ta'ala, Allah ada. Tu ayat ni. Yang tu yang antara masuk-masuk ayat Quran, kalau saya sebut sekali lalu, Allah Ta'ala kata apa? Kejadian langit bumi, siang malam, turun hujan, kapal boleh berlayar di lautan. Yang tu antara yang mention dalam ayat Quran tu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nak lanjak tu masuk surah lain pula. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in. Nak masuk surah lain. Lama tak baca ayat tu, dia nak jadi campur. Tapi nak kata semua kejadian apa Allah Ta'ala bagi jadi ni, semua ni, inna fi dzalika la ayatin li ulil albab. Dia adalah jadi petanda untuk menunjukkan Allah wadaniyah, nisbah ada, dia saja wajib ada, sedia ada. Makhluk ni sentiasa duduk berubah-ubah. Makhluk ni mustahil sedia. Bahkan Allah lah yang menjadikan semua makhluk ni ada. Ini pertamanya pahaman wadaniyah Allah Ta'ala. Cuma hati sanubari kita lah kan, kita memang dah iktiraf ke Allah Ta'ala. Soal wadaniyah ni dia buat iman di hati. Bila iman ni jatuh di hati, sepatutnya pahaman ni pula yang memang kita dah fahami, apa sepatutnya yang seterusnya berlaku kat kita kalau kita betul-betul yakin, faham, apa lagi nak sebut,
yakin, faham, jazam Allah Ta'ala yang menjadikan aku setiap detik dan saat apa yang ada kat kita ni tiada lain melainkan semua adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya macam mana hati dan perasaan kita. Yang tu yang kita kena renung. Yang ni yang ulama memperwajibkan atas kita untuk belajar ilmu tasawuf. Macam mana belajar untuk riyadhah, latih hati, latih dengan zikir untuk menghidupkan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita tak dapat hati hidup. Bahkan jasad hidup, hati mati. Tak ada interaksi dengan Allah Ta'ala. Bahkan duk syok seorang diri. Bahkan bukan saja macam tu, kita terpedaya dengan apa yang ada keliling kita sampai makhluklah yang jatuh di hati. Kita boleh sembah diri kita ni. Apa yang paling kita seronok? Sembah yang buat tu sudah. Masa kita bila seronok, kita minat sesuatu, yang tu yang akan keluar daripada mulut kita, kita bicara setiap hari. Dan kalau minat makan, mulut ni akan cerita makan ni. Orang yang ahli tauhid, kalau dia memang minat Allah Ta'ala, dia tak akan keluar daripada mulut dia, melainkan cerita semua nak mentauhid Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala. Keluar mulut dia, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Pasal dia memang ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia kenal Allah Ta'ala. Walaupun mata dia tak nampak Allah Ta'ala, tapi hati sanubari dia sentiasa ihsas, idrak, sedar. Dia sentiasa bersyahadah ke Allah Ta'ala. Itu bahasa yang disebut oleh ulama-ulama kita lah. Bahkan kita memang disuruh bersyahadah pun. Saya pernah sebut juga ke tuan-tuan rasanya bab tu. Pasal kita asyhadu ke Allah Ta'ala. Aku bersaksi ke Allah Ta'ala. Kita witnessing ke Allah Ta'ala. Witnessing ni terjemah asyhadu tu lah. Witness ke saksi. Witnessing ni kalau bahasa Inggeris dia menunjukkan present continuous ya. Dia present tense, bahkan present continuous. I'm teaching you. You are listening to me. And apa makna listening? You are continuously listen and listen and listen, isn't it? Tak faham memutih kalau diam je lah. Nak buat urek aku ni. Nak cerita bahasa Malaysia tak ada grammaticalnya tu kan. Kalau kata I'm driving, maksudnya I'm still drive. Sampailah kita berhenti parking nanti, I'm not driving lah. Kalau asyhadu ni fi'il mudhari', saya sebut bahasa Arab, tuan-tuan tak boleh nak telan. Fi'il mudhari' ni dia kalimatun dalas ala ma'nan fi nafsiha wa turinat bi zamanil hal. Dia kalimah untuk menunjukkan perbuatan tu sedang berlaku, dia menunjukkan ada masa dan dia sedang berlaku, bahkan dia continuously berlaku. Tu. Jadi kalau kata atakallamu, saya sedang bercakap, I'm speaking to you, I'm teaching you about wahdaniyah, you are listening to me, and the same time we must witnessing Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia yang dia beri kat kita. Kita boleh duduk masjid, kita boleh hidup, kita boleh dengar, saya boleh mengajar, tuan-tuan boleh dengar, tuan-tuan boleh faham, saya pun boleh dapat sesuatu dengan apa saya cakap. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah yang beri kat aku ni, always witnessing. Jiwa kita ni, hati sanubari kita ni, iman kita ni alive ke Allah Ta'ala. Hidup ke Allah Ta'ala. Ni wadaniah kita ke Allah Ta'ala. Ni pelajaran tauhid. Yang zaman lah ni tuan-tuan, kita nak jumpa tutup guru yang boleh mengajar macam ni lah, makin susah. Dengar saya sebut. Saya kata makin susah. Tak percaya tuan-tuan, search lah mana-mana, pergi gaji lah mana-mana, dan jumpa tutup guru yang betul-betul boleh cerita bab akidah ni susah lah tuan-tuan. Saya, pasal saya duduk tempat mengaji, saya duduk berguru, saya duduk jumpa guru-guru saya, meninggal seorang-seorang lah. Ada yang saya tak berguru pun, ada yang istilahnya seperguruan dengan saya. Yang kalau kita kat masjid ni ada guru yang baru meninggal lagi pun, yang salah seorang guru yang mengajar kat masjid kita, Ustaz Almarhum Ustaz Rifai rahmatullah alaih ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala. Orang-orang yang memang reti dalam nak menghuraikan fahaman tauhid punya tu. Orang macam ni meninggal seorang. Yang ada kat kita ni, yang keliling ni, nak jumpa orang yang macam tu pun payah dah. Makin kurang. Yang makin banyak bersepak-sepak ni, yang orang biasa ramai lah. Ustaz biasa punya ramai lah. Ustaz tu berak ramai. Al-Hafiz ramai, berak takat baca Quran berak ramai. Yang masuk TV ramai. Yang bersyarah universiti ramai.
buat fakulti syarah Islam lah, fiqah macam ni, ilmu wahyu lah, apa. Ramai. Kalau mati bersyarah ke dekan ke apa ke, yang lah mesti, yang nak ganti dia punya ramai. Kalau keluar borang tu tak cukup borang tu kan, walaupun 1 borang 1000 orang beli. Nak ganti tempat bersyarah tu. Pasal apa? Dapat gaji. Walaupun banyak benda yang dia tak reti, tapi tok guru kalau mati, kita bagi peri suruh ganti, suruh dia duduk. Geran ni tukar buah nama dia pun tak mahu dia duduk. Apa pasal kan? Pasal orang-orang yang memang boleh cerita bab tauhid macam saya sebut ni, orang macam ni lah yang makin sikit ni. Tak ada. Sikit. Yang ni lah isyarat Rasulullah tak akan berlaku hari kiamat ni, dan tak akan tercabut ilmu ni melainkan Allah Ta'ala matikan para ulama. Ni lah yang tak ada. Yang makin tak ada ni. Yang nak cerita macam mana nak bawa perjalanan tauhid betul-betul, nak bagi faham macam mana nak boleh always witnessing ke Allah Ta'ala, sentiasa bersyahadah, istilahnya sentiasa bersaksi. Istilahnya, walaupun mata tengok makhluk, hati ni sedar kepada pencipta makhluk. Macam mana nak buat? Kalau saya tanya tuan-tuan lah, macam mana nak buat? Macam mana nak hidupkan hati ni? Mata tengok makhluk, tapi hati ni sedar kepada pencipta makhluk. Bab makhluk kita boleh dapat tu, tapi nak pergi daripada makhluk, tengok makhluk, hati ni nak sedar pada pencipta makhluk bukan senang. Kalau kita makan nasi, contoh, rumah kita ada anak apa yang masak, kita makan pun kita boleh tahu dah, ni mesti anak aku masak, ni bini aku masak, contohlah. Betul kan? Kita makan nasi, kita boleh sedar pada siapa yang mau olah nasi. Kalau restoran pun kita biasa makan kedai makan ke mana, kedai tom yam ke apa ke, kita makan selalu sedap makan kedai ni. Kenapa tak sedap? Kenapa lain pula rasa dengar saya sebut, kita boleh kenal tau siapa masak tu, walaupun kita tak pernah tengok siapa masak. Oh, ni PKP kot, pasal tukang masak dia yang siam tu tak boleh masuk. Yang ni tukang masak Malaysia. Tukang masak baru. Oh, padanlah rasa lain. Tuan-tuan, kita tak pernah tengok siapa masak, kita boleh sedar siapa masak. Tuan-tuan, bab makhluk kita boleh dapat macam tu. Dengar saya sebut, bab makhluk kita boleh faham macam tu. Tapi bab kita punya realizing pada Allah Ta'ala, nak rasa Allah lah bagi jadi aku. Oh, yang ni tuan-tuan, dia mesti berguru betul-betul. Terus saya duk sebut ni, saya sendiri pun, saya duk mengaji dah, saya duk mengajar dah, saya duk sebut selalu dah, dengan latihan apa Tok Guru duk beri amalan apa dan sebagainya, dia suruh kita buat macam ni. Yang ni pun kelang kabut lagi, nak always witnessing pada Allah Ta'ala ni bukan satu perkara yang senang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bab ni lah cabaran paling besar dalam kehidupan yang kita nak lalu, yang kita ada musuh yang sentiasa tak suka kita untuk mencapai tauhid ni. Satulah ulama ni makin sikit. Tok Guru nak ajar tauhid ni makin pupus. Yang biasa ni ramai. Nak dapat pangkat, dapat kedudukan, tu ramai. Sampai kalau nak jadi Perdana Menteri pun ramai. Buah pirah sulit macam tu kan. Ramai. Tak habis-habis agenda untuk jadi Perdana Menteri. Ada. Kita tak adalah tahap sampai jadi Perdana Menteri, tapi ada tahap kita nak jadi sesuatu kedudukan yang ada cita-cita dalam diri kita sendiri, ada. Tapi nak cita-cita kedudukan, always witnessing Allah Ta'ala, nak hidupkan hati Allah Ta'ala, yang ni yang kat kita makin pupus, lemah, lembab. Tambah kena PKP, duduk rumah tengok Astro je, ni tak dengar mengaji. Apa jam? Makin lembab. Tak ada langsung ada hubungan Allah Ta'ala dalam hati. Alhamdulillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Jadi asal saya nak syarah kat tuan-tuan, nak cerita apa? Ni kita dengan Allah Ta'ala ni, pertama dalam bab ni nak witness wahdatul wujud dia. Allah saja yang memang hakiki wujud, wajib wujud. Yang tidak wujud, sedia wujud. Wajib wujud, mesti wujud. Kita ni asal tak wujud. Macam mana nak sedar, nak always witnessing yang apa saja benda wujud tengok keliling kita ni, Allah lah wujudkan dia. Nisbah ilmu dah ada. Itu macam mana nak bagi masuk dalam hati. Yang tu yang ulama ajar, tak dapat tidak tuan, mesti untuk boleh kita realize kawan Ta'ala ni, hati sanubari kita boleh sedar kawan Ta'ala, banyakkan zikir kawan Ta'ala, banyakkan fikir kawan Ta'ala. No other ways. No other ways. No other choice.
Tak percaya, tuan-tuan try. Kalau tuan-tuan tak ada zikir, tak ada fikir, tak ada belajar dengan macam saya sebut ni, cuba hadir hati tengok kawan Allah. Bahkan tengok saya sebut, sekarang ni tuan-tuan sebut tengok Allah. Apa tuan-tuan yang feeling bila tuan-tuan sebut Allah? Try kan? Sekarang. Oh, saya pun dah sebut Allah. Try. Allah. Ada feeling apa? Ada feeling apa? Allah. Ada feeling apa? Ada feeling apa? Macam kosong je lah. Macam tak ada apa-apa je, tak faham je lah. Kalau kita ada isteri macam mana? Tak mampu kahwin macam mana? Nama siapa? Hamidah. Oh. Allah. Tak ada apa-apa. Hamidah ada rasa. Kalau lapar lagi dah ada temu janji kat restoran mana? Nasi Arab je. Nasi Arab. Dia ceria je. Allah. Mana ada ceria? Tak ada rasa pun. Kosong. Jangan kata blur, blank. Na'udzubillah. Tuan-tuan, inilah hal yang teruk ada kat kita. Yang inilah kita kena muhasabah. Yang ni yang kita kena mengaji. Dan bila faham, tuan-tuan, apa nak buat? Yang ni lah. Duk cari. Lepas tu duk apa? Cari je, dah dapat ilmu. Apa pula nak buat? Tak cukup dengan takat tu. Nak apa? Kena mujahadah, lawan nafsu kita. Yang kita malas, banyak lalai. Kena keluar daripada malas dan lalai tu. Kena banyak zikir, fikir. Mesti ada masa untuk baca Quran, selawat atas Nabi, zikir, fikir. Mesti ada. Kalau tak ada, tak ada. Itu saya kata kat tuan-tuan. Wajib atas kita muhasabah diri, semak apa kedudukan yang ada pada diri kita. Betul tak betul saya cakap tu. Jadi kalau tak betul, kalau tak dapat, macam mana nak bagi dapat? Sedangkan itulah yang ditaklif pada kita untuk kita hasilkan, nak dapatkan datang muka bumi ni apa dia? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang inilah yang saya kata knowledge yang saya nak sebut, satu perkara untuk upgradekan knowledge mentauhidkan Allah Ta'ala tu macam mana. Adapun mentauhid yang level tadika yang kita dah faham lama dah. Kita memang tak pernah sembah tokong. Kecil-kecil lagi memang tak pernah hati sembah tokong. Memang tak ada langsung perasaan tu. Persoalannya, adakah macam tu saja tuntutan tauhid yang dituntutkan kita? Sedangkan hati sanubari kita tak ada hubungan langsung dengan Allah Ta'ala. Memang tak ada hubungan dengan tokong. Tapi apa yang kita isbat dan hubungan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala yang kita nak apa sebut bahasa Inggeris tadi, kita nak realize ke Allah Ta'ala. Dan kita nak witnessing ke Allah Ta'ala. Sentiasa syahadah, saksi. Allah cipta aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi hidup aku. Allah bagi mendengar aku. Allah bagi matahari untuk aku. Allah jadikan matahari. Allah jadikan bumi. Saya sebut ni memang tuan-tuan angguk. Sedar. Tapi adakah kita sendiri dalam duk berjalan tu, kita witnessing? Kita, myself, ourselves, kan? Adakah kita sentiasa bersyahadah ni? Allah bagi jadi aku. Allah bagi kederatkan aku. Allah bagi jadikan tangan aku. Allah bagi sihat aku. Allah jauhkan aku daripada bala. Kalau kata kena bencana pula, semua ketentuan dia. Wajib atas kita sabar. Semua datang daripada dia. Yang penting tauhidkan dia. Kalau kita kena, ada benda memang kita tak nak kena bencana. Tapi kena juga macam mana? Wajib terima. Wajib ada istilah faham dan sedar. Kita ni inna lillah. Kita milik dia. Balik pun ke dia. Duk hidup pun dengan sebab limpah kurnia dia. La ilaha illallah tu. Macam mana nak pergi hidup tu? Macam nak pergi hidup? Yang itulah yang nak kena upgrade. Kalau takat kata tak sembah tokong, memang insya-Allah sampai mati kita takkan sembah tokong. Insya-Allah memang macam tu keadaan kita. Tak ada pun perasaan sembah tokong. Tapi adakah macam tu tauhid? Takat tu saja tauhid yang dituntut kat kita. Yang tu saya kata, yang tu label tadika. Yang tu adalah label kita mula-mula beranak-beranak. Kecil-kecil pun kita memang tak ada perasaan dengan tokong dah. Dulu sampai sekarang macam tu je label kita. Label tadika. Label tauhid warisan. Bukan label tauhid yang kita nak junjung macam mana yang diperintahkan. Uzkurullaha zikran katsira. Kamu kena ingat Allah Ta'ala ingatan yang banyak. Macam mana nak ingat dia banyak-banyak? Macam mana nak ingat dia banyak-banyak? Tu ayat Quran tu.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Dah beriman, suruh beriman lagi dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Apa maksud beriman tu? Berimanlah lagi. Maksudnya dawimu ala imanikum, istaqimu ala imanikum. Istiqamah kan, make your iman continuously. Yang ni yang saya sebut dengan bahasa realizing. Kita always witnessing pada Allah Ta'ala. Allah dia macam tu. Ni hatta kita duduk dalam ni, I'm still listening. Alhamdulillah, Allah Ta'ala give me understanding. Allah Ta'ala give me. Kalau kat saya lah. Kat tuan-tuan lah. Alhamdulillah. Memang sedarnya Allah yang sedang beri bermacam-macam limpah kurnia kat kita lah ni. Khasnya kita duduk mengaji ni, dia faham dengan kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah dia bagi. Alhamdulillah besarnya nikmat dia bagi. Boleh faham ke dia, ini ke ilmu tauhid? Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini ke ilmu tauhid? Baru faham ini. Alhamdulillah. Ni, nikmat besar sekali. Yang ni istilah witnessing ke Allah Ta'ala. Realizing ke Allah Ta'ala. Saya saja nak guna orang putih. Kadang-kadang guna bahasa Inggeris tu lagi tepat faham. Tepat fahaman itu tepat kalau berbanding dengan bahasa Melayu. Bahasa Arab ada. Hendaklah kita idrak ke Allah Ta'ala. Ihsas ke Allah Ta'ala. Yakin ke Allah Ta'ala. Sebut tu ada, tapi yakin kot biasa dengar dah lali. Ihsas, idrak, tuan-tuan tak pernah lalu bahasa Arab, tak boleh faham apa dia ihsas dan idrak. Tambah saya sebut musyahadah ke Allah Ta'ala, muraqabah pada Allah Ta'ala, syuhud ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan bukan faham. Satu baik saya guna orang putih tu. Kita nak witnessing Allah Ta'ala. Witnessing. I bear witness. Aku bersaksi. Saksi. Kan? Maksudnya seolah-olah nampak dengan mata kepala. Yang ni witnessing ke Allah Ta'ala ni. Yang ni bukan nampak dengan mata kepala. Yang ni sampai di luar kepala pun kita boleh faham. Macam mana luar kepala kita boleh faham ni? Maksudnya kita tengok makhluk dan dengan sedarnya, dengan kenalnya. Makhluk tak boleh ada sendiri. Semua makhluk datang daripada satu sumber je. Allah. Saya baru hurai sekali lalu tu, zat Allah. Inilah tauhid dan zat Allah Ta'ala. Kalau ada makhluk yang boleh berdiri sendiri, makhluk yang ada sendiri, makhluk yang sedia ada, kalau ada walaupun satu, mustahil ada alam ni. Jadi kalau mustahil ada alam ni, sedangkan alam ni duk ada, itu apa faham? Allah, zat dia saja yang wajibul wujud. Ya. Makhluk ni tak ada duduk wajibul wujud. Makhluk ni, semua zat makhluk, jaizul wujud, mumkinul wujud. Atau istilah ulama, Allah, dia wujudul wujudi. Dia lah wujud yang memang wujud sungguh-sungguh, wajibul wujud. Kita ni wujudun idhafi. Wujud yang sandar, yang nama je wujud. Pasal diwujudkan, ada, nampak, ada. Takkan nak kata kita tiada. Tapi martabat kita dipanggil wujud idhafi ataupun dipanggil ma'dum idhafi. Yang tu istilah ulama sebut jaizul wujud, mumkinul wujud. Itu saya sebut tu Arabic kan. Arabic kot tuan-tuan nak telan tu susah sikit. Saya memang sedap bahasa tu. Kalau kata jaizul wujud, mumkinul wujud, kita ni ma'dum idhafi. Kita ni ma'dum rupanya Allah. Ni ada ni. Allah yang aujadana, dia yang khalaqana, dia lah khaliquna, dia khaliqi, dia yang ciptakan aku, mengadakan aku. Allah memang ada, sedia ada. Huwal hayyul qayyum. Tu pelajaran kita belajar dulu. Bab tauhid wahdaniyah dengan zat Allah Ta'ala. Itu zat. Sifat. Dah bila ada zat, tentu ada sifat. Yang bersifat ketuhanan Allah saja. Makhluk takkan ada sifat ketuhanan. Nisbah zat ketuhanan besar wujud. Itu yang istilah ulama wahdatul wujud. Ini wahdatul pula. Wahdah sifat Allah Ta'ala. Wajib asalkan sifat Allah Ta'ala. Sifat besar pun nak tengok kat kita. Sifat apa? Sifat hidup. Yang memang hidup, isyarat Quran, huwal hayyul qayyum. He is the only one that life. Itu antara mana huwal hayyul qayyum. Dia jua yang hidup. Mesti tauhid kan, dia jua yang hidup. Ni kita hidup. Kita je perasan kita hidup. Memang kita rasa kita hidup. Itu nikmat Allah Ta'ala beri. Semak balik. Tengok balik. Fikir balik. Sebelum kita hidup ni apa keadaan kita? 100 tahun dulu mana kita? Hidup ke mati? Hidup ke mati apa? Tak ada. Tu wujud tu. Allah Ta'ala wujud tu.
Ni 100 tahun dulu hidup kan mati? Atau bawa mati, kita terus mayit. Cuma 100 tahun dulu kita kat mana? Kita dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Ta'ala. Tak pernah disebut pun. Lam yakun syai'an mazkura. Itu ayat Quran ada. Ayat Quran tu lah menghuraikan sejarah kita. Yang kalau sebut semua ayat Quran, takut muntah hijau pula lagi. Tapi itulah ayat Qurannya. Nak memahamkan apa yang saya dah sebut ni, apa dia? Bab sifat ni Allah jua yang hidup kita. Isyarat Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Ta'ala, engkau ni Muhammad, kedudukan kamu mayyitun. Makhluk semua ni, wa innahum mayyitun. Makhluk semua pun martabat dia mayyit. Mayyit apa? Mayyit. Ni hidup macam mana? Allah yang ahyana. Dia yang ahyani. Dia yang ahya kulli syai'. Dia yang huwa yuhyi wa yumit. Dia yang yukhrijul hayya minal mayyit. Dia yang mukhrijul hayya minal mayyit. Dia yang keluarkan benda hidup daripada benda mati, benda mati, benda hidup. Yang boleh yuhyi wa yumit. Allah jua, tiada hal lain. Itu yang boleh mengeluar. Ni kita hidup kan mati? Ni hidup. Bukan hidup hakiki. Bukan hidup wajib. Bukan sedia wujud. Asal kita mati. Asal kita tak ada lagi. Asal kita azali dalam ilmu Allah Ta'ala. Ni boleh ada macam mana? Allah bagi ada. Ni hidup. Allah bagi hidup aku. Baru tauhid sifat namanya. Kalau dia kata aku hidup, Allah Ta'ala hidup. Hidup aku cara aku. Hidup Allah cara Allah. Seolah-olah kita punya hidup asing daripada Allah Ta'ala. Oh, silap. Sewil kepala otak kita. Ni pahaman Qadariyah. Ni pahaman Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah ni, kita ahli sunnah wal jamaah. Macam mana ahli sunnah wal jamaah? Allah jua hidup, aku ni Allah lah bagi hidup. I'm witnessing, always witnessing. He's the only one that alive. He give me life, then I alive. The life that I can see at myself is not mine, it's His. He is the one that alive. When He give me life, look like I have life. It's not mine. Surely I'm alive. But He is the one who give me life. Bunyi putih tu kan? Can you understand me? Haji bunyi putih kan? Cakap bahasa Melayu kadang dia gagal kat tu. Aku je hidup, Allah yang bagi kita hidup. Kita asal tak hidup, apa yang kita nampak kita hidup ni, kita je perasan kita hidup. Sebenarnya Allah lah bagi kita hidup. Boleh dengar macam tu, dia tak tahu. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya dapat rasa ketajaman bahasa Inggeris. Satu, saya suka bahasa Inggeris. Tentu saya tubuk tuan-tuan pun dengan bahasa Inggeris sikit. Walaupun saya bahasa Inggeris budak-budak saja. Sekolah rendah dengan sekolah menengah. Saya tak masuk universiti untuk belajar bahasa Inggeris kan. I'm sorry lah. Kalau saya punya bahasa Inggeris tak betul itu, please. Apa nak sebut? Please mention me. How can I use tak nak sebut orang jenuh cari ayat. How can I use better sentences that I and describe it to you. Yang ni sepatutnya bahasa yang saya kena gunalah. Kena macam budak-budak je, satu je. Tak apalah, darjah satu bahasa Inggeris pun darjah satu lah. Katalah apa-apa kat saya pun. Saya bukan kerti sangat bahasa Inggeris pun. Yang ni faham. Saya sebut Arab lagi tak faham. Huwal hayyul qayyum. Nahnu mayyit. Hatta bayyana Allahu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala anzala ala Jibril, awha ila Jibril an yuha ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bilafzi taukid innaka mayyitun wal hal annahu hayyun wa huwa yamshi wa indahu al haya fid dunya. Saya cakap Arab lagi tuan-tuan tak faham. Apa saya nak cerita ni? Saja itu yang saya guna bahasa orang putih sikit tu kan. Kalau saya kerti Urdu lagi, saya balu Urdu lagi tuan-tuan tak faham. Saya pun tak faham sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jadi saya nak cerita apa sekali lalu? Nak macam mana wahdaniyah kan sifat Allah Ta'ala. Jadi nak wahdaniyah kan sifat dia, kalau sebut dengan kita dah belajar dulu, khasnya atas nak bicara pasal kita nak bicara ni, dalil Allah Ta'ala wahdaniyah. Memang kita faham dah. Dan wahdaniyah ni saya sebut nak upgrade ni. Itu je. Saya nak syarah. Tentang remind balik ada pelajaran kita dah belajar. Cuma bila kita kadang sekali dengar rasa macam faham, tak faham. Ada yang dah mengaji dah, faham dah. Hari ni dengar macam baru dengar. Ada juga. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya mengaji macam tu lah. Ada benda kita dah dengar 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Dengar balik. Alamak. Macam hari ni lah baru dengar bab tauhid ni.
punya lalai kita tak hidup tauhid dalam hati. Muncullah jumpa Tok Guru ni, ingat yang kita Allah kena sedar balik. Lama dah aku lalai ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muncullah dia bagi kita sedar. Satu nikmat sedar, nak boleh mengaji, sedar dapat iman, boleh yakin yang hakiki, boleh sentiasa hadir hati pada ilahi. Masya Allah, ini nikmat besar kan? Mati macam ni lah. Yang kata mati, hidup dalam keadaan iman namanya. Hidup dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid zat dia. Saya sebut ni sifat dia. Dia rasa Allah lah bagi hidup aku. Ni orang lain semua hidup, anak aku pun masih hidup, isteri aku masih hidup, yang hidup. Yang mati pun, dialah yang menghidup dan mati. Lepas tu, terima je lah apa yang ditentukan hidup mati. Aku masih hidup. Kewajipan aku apa? Bukan makan minum. Kewajipan aku ni mengiktiraf dan mengenali Allah yang sentiasa duk masih memberi. Supaya aku ni masih boleh mengecapi kehidupan hidup di sini. Allah lah yang hidup. Dia sedang beri kehidupan aku. Tak pernah putus-putus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bangunnya tidur, dia Alhamdulillahillazi ahyani. Dia yang beri hayat kepada aku. Alhamdulillah. Ini tauhid sifat. Saya sebut hayat tu pandai dah. Kalau ikut kaedah dia, segala sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Khas kita belajar dulu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau sebut dengan hayat ni, hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama, basar, kalam. Semua milik Allah Ta'ala. Kita asal apa pun tak ada. Mana ada sifat apa? Dia bagi kita hayat, dia bagi kita ilmu, dia bagi iradat, dia bagi kudrat, dia bagi sama, dia bagi basar, dia bagi kalam. Kerja syaitan buat apa? Dia lalai yang kita pada Allah Ta'ala. Dia bagi kita rasa apa semua ni kita punya rasa keakuan diri. Aku pandai, aku hidup, aku sehat. Tambah pula dia jadikan kita syirik. Makan ubat aku jadi sihat, makan ni aku jadi sihat. Habis. Tak rasa pun Allah bagi sihat aku. Kalau ditegur barulah, memanglah Allah lah bagi sihat. Memanglah Allah bagi sihat. Tapi tak sendiri kita realize dan witnessing, yang kita always realize that Allah Ta'ala, He give me sihat. Dia yang bagi aku sihat. Bukan makanan bagi aku sihat. Yang ni sabab sihat. Ubat sabab sihat. Udara yang segar sabab sihat. Nak bagi tauhid ni, kata Allah ni yang bagi aku sihat. Dapat tu tuan-tuan, jangan tak tahu. Inilah iman hakiki yang kita nak capai. Kita dapat. Walaupun kita duk hidup dengan makhluk, sentiasa setiap hari yang kita duk buat, duk interaksi pun dengan makhluk, tapi hati kita dengan pencipta makhluk. La ilaha illallah. Jadi apa nak buat? Apa kaifiat dia? Apa cara dia? Zikir. Fikir. Apa yang information saya sebut ni, tuan-tuan mesti hadam ni elok-elok. Dah boleh hadam macam ni pula. Dah hadam tu, istilahnya boleh berdikari dengan ilmu tu, kita boleh bangun untuk sedarkan diri kita ke orang Ta'ala. Kalau kita bawa kereta, kita boleh ada I'm driving. Kalau kita cooking, I'm cooking. Ni boleh sedar. I am witnessing Allah Ta'ala. He give me life. I'm witnessing. Saya nak sebut tu. Asyhadu itulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sentiasa asyhadu. Walaupun mulut tak sebut asyhadu. Hati ni syuhud Allah Ta'ala. Itu istilah Arab tu. Hati ni pandang Allah Ta'ala. Hati ni realize Allah Ta'ala. Hati ni kita witnessing pada Allah Ta'ala. Hanya nak sebut kataan tu. Baik, sekali lalu saya sebut sifat. Segala sifat kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Atas secara khas belajar yang 7 sifat tu besar sekali, yang untuk hati kita ni istilahnya bagi sedar Allah yang bagi 7 sifat ni kat kita, asalnya semua milik Allah Ta'ala. Kita tak ada apa pun. Lepas tu tauhidkan af'al pula. Allah dia saja boleh mencipta perbuatan. Dia saja yang mempunyai kekuatan hakiki. Yang dia saja azali lagi ada quwwah, yang kita sebut la haula wala quwwah illa billah. Makhluk la quwwah, kita la haula wala quwwah. Itu kaedah kita. Itu tauhid. Expression ni pun kita lama dah sebut. Upgrade yang dia. Jangan jadi budak tadika punya. Sebut la haula wala quwwata illa billah. Tapi tak faham. Tak upgrade kan kita punya information, kita punya knowledge. Kita nak macam mana nak realizing pada Allah Ta'ala. Daya upaya aku ni, adakah aku ni dengan daya Allah Ta'ala beri inilah aku ni datang masjid. La haula wala quwwata illa billah.
Dengan daya diberi ke aku lah, kuah yang diberi ke aku ni lah, aku boleh ngajar, aku boleh melihat, aku boleh jalan ni lagi ke masjid. Walau jalan bertongkat, masih lagi boleh sampai masjid. Jalan pula pakai kereta, boleh lagi bawa kereta. La haula wala quwata illa billah. Aku bawa kereta, tapi Allah yang bagi aku daya bawa kereta. Dia boleh lagi, kaki boleh berjalan, fikiran, mata boleh tengok apa yang siri keselamatan, signal, brek, minyak. Boleh lagi ada kesedaran, boleh bawa kereta, tak perlu orang bantu lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia yang bagi daya upaya ni. Tak ada sedikit pun daya upaya daripada aku. La haula wala quwata illa billah. Baru tauhid af'al. Saya boleh ngajar, dia bagi dia bagi saya kederat untuk boleh ngajar. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia tak bagi daya, terlepok saya sini kan. Ni boleh ada macam mana? La haula wala quwata illa billah. Always witnessing. Wahdah, Allah. Bau sedap sebut Allah. Allah bagi daya aku. Allah dia yang hidupkan aku. Allah dia bagi ada aku. Bau bizikrillah tatma'innul qulub. Allah, bau hati akan tenang. Bau hati akan sedap. Bau hati kita fresh, Allah Ta'ala. Evergreen, Allah Ta'ala. Allah, apa dia? Allah yang bagi kuah ke aku. Allah yang bagi hayat ke aku. Allah yang bagi ada aku. Saya sebut zat, sifat, fa'al. La ilaha illallah. Tak sebut la ilaha illallah. Allah sebut Allah tu pun. Cukup dah. Kata Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Macam mana nak tatma'innul qulub? Ni, zikir, fikir, faham. Hadir. Bau istilahnya boleh buka tabir. Walaupun duduk dengan makhluk, hati syuhud pandang ke orang Ta'ala. Hadir hati ke orang Ta'ala. Realizing kita ke orang Ta'ala. Alhamdulillah. Sikit soal. Agak-agak penting ke tak penting yang pelajaran ni? Tak penting. Hadanallah ila siratal mustaqim. Janganlah cakap gitu kan. Kalau dia orang kata, dah lama dah kami tahu. Alhamdulillah, tuan-tuan ajar saya pula macam mana sentiasa nak continuously, secara istiqamahnya, always realizing Allah Ta'ala, dan boleh witnessing daim, sentiasa, all the time, bukan sometime, part time, kadang-kadang sampai no time, bahkan full time witnessing Allah Ta'ala. Macam mana nak buat? Tuan-tuan ajar saya. Nanti buat kuliah, bagi tahu kat saya, ambil nombor telefon saya, macam saya nak dengar kuliah tuan-tuan pula. Dan tuan-tuan kata, ayah saya pun pandai ni, okey, tak apa, saya nak dengar kuliah tuan-tuan. Tadilah saya sebut gitu kan. Itu yang tu yang saya kata, nak cari guru yang nak ajar tauhid, nak ajar kita macam ni, nak kenal Allah Ta'ala betul-betul, macam mana nak boleh, kita boleh witnessing pada Allah Ta'ala ni. Itu saya kata, tuan-tuan carilah kalau tak percaya. Dengarlah saya sebut. Tambah tuan-tuan duduk masjid, ulang hari duduk dengar kuliah kan. Satu buka Astro lah. Memang TV pun ada lah ni macam-macam. Tuan-tuan, dengar dia apa yang dia orang ajar dengan apa saya sebut ni. Dengar. Baik. Itu saya sebut bab af'al. Jadi tauhid kan, satu lagi antara syarah ulama, tauhid apa? Milik. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah Ta'ala saja apa ada langit bumi. Bila Allah Ta'ala buat kita, semua makhluk milik dia. Siap? Mesti bagi betul cara fikir. Tak ada makhluk boleh jadi sendiri. Semua makhluk milik Allah Ta'ala. Quran. Lahu ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada macam-macam lafaz Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan saja lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Apa benda saya sebut tu? Makhluk semua bertasbih pada Allah Ta'ala. Tasbih ni maksudnya apa? Semua tanzih Allah Ta'ala pada sifat kekurangan, semua mentauhidkan Allah Ta'ala. Makhluk ni, haiwan, tumbuh-tumbuhan Allah Ta'ala bagi jadi ni, akal macam kita tak ada. Tapi nisbah witnessing dia, yang Quran sebut, kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Kita ni dibagi akal, ada fikiran, tapi jangan tak tahu, tak belajar, berguru macam mana dapat tauhid, kita akan dikuasai oleh syaitan. Yang saya sebut tu lah, terhalang nak witnessing Allah Ta'ala ni lah tipu daya syaitan.
dia gelapkan, songlapkan fikiran kita ni, tutup hijab, tabirkan kita punya hati sanubari daripada boleh mengenal ilahi. Lepas tu buat apa? Kita akan lihat dunia. Makhluk. Duduk dalam sembahyang pun ingat makhluk. Sembahyang. Sepatutnya kita ni duduk dengan makhluk, ingat pencipta makhluk. Patutnya macam tu. Ni kita dalam sembahyang, duduk baca bacaan sembahyang pun duduk ingat makhluk. Tengok rupa huduhnya kita. Yang tu kayu ukur kita untuk kita jadi measurement dengan kita. Adakah kita ni at the right path or other paths? Adakah kita duduk di jalan yang betul ataupun jalan sebaliknya? Hadanallahu ila siratal mustaqim. Asal saya sebut tauhid kan milik Allah Taala. Apa dia? Allah bila dicipta kita milik dia. Satu dia bagi apa, ada pelajaran nanti panjang umur jumpa. Cuma saya nak sebut prinsip wahdaniyah. Nak asalkan dia. Inilah ilmu yang nak upgrade kan. Barulah macam ni nama dia. Tauhid ke Allah Ta'ala, sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Inilah la ilaha illallah wahdahu. Kita kata Allah la ilah, zat, sifat, perbuatan, milik. Wahdahu la syarikalah. Tak ada apa siapa sekutu dengan dia. Tak ada siapa nak kongsi dengan dia. Dari sini sudut ilah, tahu mana zat. Dia hakiki wujud. Sifat dia saja yang sempurna. Kuasa, dia saja ada kuwah. Milik, dia saja milik. Kita ni sementara je. Kalau dulu kita katalah kita beli rumah. Dulu rumah orang lain, sekarang rumah kita. Kita mati, jadi rumah anak kita. Anak kita mati, anak cucu kita tak ada dijual ke orang, milik orang lain. Mana kita punya? Mana ada? Pemilik sementara je. Yang pemilik semua bila makhluk semua mati, siapa yang tinggal nak milik semua? Lillahil wahidil qahar. Allah milik. Jadi pemilik semua ni siapa? Allah. Makhluk ni semua binasa. Jadi asal saya nak sebut tu, nak sebutkan bab tauhid, bab milik. Allah sajalah memilik. Kita ni bukan milik. Kalau nak buat juga, pemilik sementara. Pemegang amanah saja. Yang kita dapat sementara, semua tu akan ditanya dan dipersoal nanti dari mana-mana kita ambil. Kita pegang tu betul tak betul, mana pula kita belanja. Ni kita, satu kita bukan milik mutlak. Kalau milik mutlak ikut kita nak buat apa? Ni sebab kita rasa apa yang ada kat kita memang duk sedar. Dan kita duk enjoy, aku boleh buat apa, suka hati aku nak buat. Tapi jangan tak tahu, kita tak boleh buat suka hati apa kita nak buat. Bahkan sentiasa kena sedar Allah sedang perhati apa kita buat. Semua perbuatan kita ditanggungjawabkan. Dan kalau boleh sampai rasa tak ada apa yang aku buat ni, melainkan semua adalah dalam pantauan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala, amanah daripada Allah Ta'ala. Sentiasa aku ni dalam keadaan hamba, berhajat pada dia, Allah pencipta alam semesta. Lalu lagi tu pasal kita bicara ni burhan betul dah, memang Allah Ta'ala wahdaniah. Upgradekan knowledge kita dari sudut empat sudut tu supaya memang boleh faham wahdaniah ni kepada Allah Ta'ala. Dengan tu faham kita kepada Allah Ta'ala, boleh tahu dan cari sebab macam mana nak tauhid Allah Ta'ala, macam mana nak always witnessing, realizing kita pada dia continuously. Even kita duduk, berdiri, berjalan, driving, listening, teaching, la ilaha illallah, semua ni limpah kurnia dia. Tak ada daripada aku, semua datang daripada Allah. Ada pelajaran besar tu. Ada juga pelajaran hal lain nanti. InsyaAllah jumpa akan datang. Takat malam ni situ dulu. Jumpa nanti. Wa amma burhanu wujubit tisafi ta'ala bil qudrah. Wallahu'alam. Soalan kalau ada sekitar tentang kita sebut wahdaniyah. Dan sebenarnya recall balik je apa yang belajar dulu pasal dah berdalil suku. Lepas tu nak mantapkan balik apa yang kita dah belajar. Dan mudah-mudahan dengar ni makin mantap lagi, makin faham lagi, makin reti lagi. Makin Allah Ta'ala sedarkan hati sanubari. Makin dijadikan kita sebut Allah ni boleh jadi refresh di hati. InsyaAllah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim.
Allah nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.